الحمد لله رب العالمين القائل نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل إنما بعثت بالحنيفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, bermula takwa itu ialah bahwasanya kita tidak tilik diri kita sendiri, tidaklah lihat diri kita sendiri, tidaklah calon diri kita sendiri sebagai seorang yang lebih daripada siapa-siapa yang lain. Dan kebanyakan manusia, orang manusia hak paling banyak suka kemaafan dan cucu maaf, orang tu paling bersangat takwa kepada Allah. Sebaliknya, orang yang paling sikit suka kemaafan, di samping hati dia tu kasar, di samping itu berarti kata iman dia tu adalah lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Dan bahawa kamu tu suka maaf itulah paling mendekati diri kamu kepada takwa, dan juga janganlah kamu lupa kelebihan di antara satu sama lain. Kita yang dikasihi sekalian, apabila kita mengasingkan diri kita daripada masyarakat dengan kita terasa kata kita lebih bersih daripada mereka di segi jiwa, ataupun lebih baik daripada mereka di segi hati, ataupun terlapan diri kita, ataupun kita paling cerdik di segi akal fikiran kita, tidaklah kita buat sesuatu perkara yang paling besar. Tak adaklah kita guna orang banyak sangat, bahkan kita pilih bagi kita tu semudah-mudah jalan dan seringai-ringai dan sedikit-sedikit bekalan. Kerana keagungan yang sebenar ialah kita beramah-ramah dengan manusia itu dengan cukup jiwa kita suka kemaafan dan siaplah atas kelemahan mereka dan kekurangan mereka dan silap salah mereka. Juga dengan jiwa kita selalu renung bahawasanya kita usaha nak membersihkan masyarakat dan nak meningkat kemahuan mereka dan pengetahuan mereka, di samping nak akad taraf mereka tu sebanyak mungkin kita mampu. Ini bukanlah berarti kata kita tu tinggal sikap gaya kita yang tinggi, tetapi di samping itu bukanlah bermakna kata kita tu semata-mata nak ambil hati mereka. Kerana nak orang panggil nak jadi seimbang di antara dua-dua perkara saat ni tu, di samping terlapan dada kita, itulah tuntut selaku keagungan yang dituntut sebagai yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memujikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit kepada seluruh manusia saat ni untuk nak menerangkan satu-satu tujuan di antara tujuan kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baginda bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkit untuk nak menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan juga ketika ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan baginda berhijrah pergi ke Madinah, baginda tak lupa sahabat-sahabat baginda ya orang Muhajirin radhiyallahu anhum. Bahkan baginda tu mempersaudarakan di antara puak-puak Muhajirin dengan Al-Ansar. Di samping itu tak lupa kelebihan Al-Ansar dan murah hati Al-Ansar dan juga ihsan Al-Ansar kepada puak-puak muslimin. Di situlah Nabi SAW balas budi kepada mereka tu dengan sebaik-baik balas budi dengan baginda bersabda,
istausu bil ansari khairan. Aku nak pesan memesih mengenai al-ansar tu akan baik-baik. Di samping itu, Nabi SAW bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Setengah daripada lambang iman kita ni ialah kita kasih cinta kepada golongan al-ansar, dan satu tanda kata kita ni ada sifat ciri munafik, na'udzubillah min zalik, ialah kita benci pada al-ansar. Di antara keimanan kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan perkasanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencatatkan sejarah dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah yang mencatatkan sejarah itu dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dibuat mengadakan oleh ahlul kitab, kerana umat Islam ni adalah umat amal, umat berjasa, umat ada kena pungan. Dah bukanlah semata-mata nak membesarkan peristiwa dan masa yang tertentu tanpa amal. Kerana kalau kita tilik semua ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim sebut mengenai ar-risalah, kerasulan, dan semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai kebangkitan Nabi, al-bi'tsah. Di sinilah mengenai kerja saat ni Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia katakan tak ada lah nasihat yang paling comel sekali seperti mana yang diberi kepada aku oleh Tawus. Dia tulis surat cut mai kepada aku, dia katakan ista'in bi ahlil khair. Ambil tupai, ambil tolong menolong ahlul khair supaya jadi amalan kamu tu semua tu jadi baik. Wala tasta'in bi ahli syarr, jangan kamu duk tupai minta pertolongan daripada orang jahat, nasaya amalan kamu tu jadi jahat semua, na'udzubillah min zalik. Di sini yang dikasih sekalian, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dia katakan, kita tinggal sesuatu amalan kerana manusia itu adalah riak, dan kita buat untuk manusia itu adalah syirik, na'udzubillah min zalik. Buat satu-satu amalan kita tinggal kerana manusia, jadi riak, jadi syirik kecil situ, syirik khafi, syirik tak jelas. Dan kalau kita buat semata-mata untuk manusia, itulah jadi syirik hak besar, syirik hak nyata. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, dan bahawanya al-ikhlas iaitu jujur hati, bersih hati itu, kita ni memohon dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengafiatkan kita daripada dua penyakit saat ni, na'udzubillah min zalik. Yang dikasih sekalian, mengenai kerja juga, sekiranya kalau isteri Firaun dia tunggu hingga lisuh zaman Firaun ataupun berubah keadaan area tu, nascaya isteri Firaun saat ni tak dapat yang mana beliau berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Dan juga sekiranya kalau sepupu Firaun dia tunggu masa hingga balik masa hingga dapat jalan keluar, nascaya dia tak dapat gelar mukminu ala Firaun, seorang mukmin daripada keluarga ala Firaun. Oleh itu kita dijadikan untuk zaman kita, dan umur kita tak ada boleh top tuan, tak boleh umur kita hak gidah, tak boleh nak klik semula dah. Dan juga oleh itu kita janganlah duk menasakan, mensesiakan umur kita dengan semata-mata kita duk laknat zaman Allah, penyakit dan sebagainya. Hal keadaan kita selalu duk menangis, duk terang. Bahkan hendaklah kita buat seperti mana orang dulu tu bersemangat dan berhemah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Oleh kerana orang nak islah, orang nak patiruk masyarakat, orang nak mengubah masyarakat ni saat ni, dia tak pilih nak mengubah zaman mana-mana dak. Orang nak patiruk masyarakat saat ni dia tak pilih zaman. Hanya mereka tu tahu balas mana nak penuh buku catatan mereka tu dengan kebajikan, dengan kuamdi. Di situlah apabila mereka berada di zaman kasar penak, mereka tunai kewajipan mereka, dan di samping itu apabila mereka berada di suasana yang lembut-lembut, mereka pun tunai kewajipan mereka. Oleh itu yang dikasih sekalian, hendaklah kita buat keagungan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan binalah mahligai kita di akhirat nanti dengan amalan-amalan kita, dengan kuamdi kita,
Dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pada zaman sekarang, Ia beri kepada kita tu segala-gala jenis kemudahan anuai khamsat dua. Kalau gitu Tuhan tak buat kira kita benar-benar hak sebagai tuntut teh yang kita tak kuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Usahalah cari benar-benar hak dapat faedah, hak dapat manfaat bagi kita. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta jangan dikuasa kata takut, lemah dan sebagainya. Di antaranya yang dikasih sekalian keagungan kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak dia tu, akhlak Rasulullah dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi selalu terkenal sebagai orang suka nak layan tetamu, nak buat baik pada tetamu. Hingga dia kelik hal keadaan dia takut, gerung setelah mana baginda berjumpa dengan Jibril alaihi salam pada Gua Hira. Dia kelik, dia gerung, dia royak pada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, aku bimbang atas diriku sendiri ni, gerung ni. Khadijah dia kata, kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan. Tak, Tuhan tak awak nyanyi kepada mu sama sekali. Lepas tu dia bila akhlak baik hak benar-benar tak jadi nyanyi saat ni. Dalam arti kata, siapa dia ada nisai hak ni insya-Allah taala dia tak nyanyi sama sekali. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau ni hubung rahim. Wa tahmilul kalla, dan selalu ambil, orang panggil gapo ni, pengaduan siapa mau ngadu tu ambil wakira. Wa taksibul ma'dum, dan suka orang panggil orang hak tak ada tu. Wa tuqrid dhaif, dan suka layak kepada tetamu. Di sinilah Syaqiq bin Ibrahim, salah seorang orang tabi'in, dia katakan, tidaklah sesuatu yang paling baik pada aku seperti mana aku nak layak tetamu. Tak adalah sesuatu amalan paling kasih di sisi aku ni seperti mana aku layan tetamu. Kerana tetamu dia mari tu rezeki dia di sisi Allah, ganjaran dia tu boleh kokku. Dia mari kita dia makan nasi tak ada kata habis cukup hak kita tu dak. Dia mari tu rezeki hak dia dak. Tetapi kita layan baik pada dia tu, itu ganjaran boleh kita. Dan juga yang keduanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda selalu dia kata alhamdulillah sebelum pada nak makan. Dia kira tilik pada makan ni hidih hok depan tu belum nak kata bismillah nak makan tu, dia kata alhamdulillah tu dulu. Lalu itulah cara kita beramal dengan amalan yang demikian. Tengok mong dapat kita tu adanya anak bilik, adanya budu, adanya gapo ni ulai celah dan sebagainya, kata alhamdulillah tu dulu. Alhamdulillah, ini adalah rezeki yang dikurniakan kepada aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kata bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Patu hujung sekali alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Jadi alhamdulillah duduk kapit bismillah kirikan ni. Kerana sini ada riwayat yang dikeluar oleh Imam Al-Bukhari. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bekah makan naik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun dia ambil hak bekas ni, baginda kata alhamdulillah, kemudian dia baca bismillah. Yang ketiga, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sembelih biring, lepas tu duk bagi biring tu, duk bagi secobek daging gapo tu deh. Di sinilah Aisyah ia raingan, ia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma baqiya illa katifuha. Wahai Rasulullah, kita bagi habis dah, tinggal ada bahu sikit je dah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hak ada semua kecuali hak bahu ya tak ada. Jadi hak bagi-bagi tu kita bagi habis dah, hak ada lagi tu bahu. Nabi kata hak sungguhnya cincin hak ada sungguh, kecing hak ada sungguh, ialah hak semua hak kita beri tu sebagai bekal kita yang kita di akhirat nanti. Hak tak ada jadi lagi, tak jadi hak ada lagi, ialah hak bahu saja. Jadi kita dok gamak hak kita orang dok jadi baju, dok makan jadi baju tu, hak tu hak jadi lisu, hak sedekah tulah bagi kita ni hak jadi lekat, jadi sebagai bekal kita yang kita di akhirat nanti. Di sini nak ayat kata kepahaman saat ni kau cai dah, siapa kita jadi mendalami tadabbur dalam hidup, gaya-gaya hidup kita tu adalah salah seorang perempuan yang main benteng pada Al-Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi salah seorang guru tafsir Mafatihul Ghaib. Perempuan ni
ia tak ayam mari nam sena pada Imam Razi. Dia kata, aku nak sedekah dengan minyak ni untuk nak jadi lampu pada sejik. Dah, ya zaman dulu tu tak ada pelita, pasal pelita minyak gitu. Dia kata aku nak sedekah untuk pelita jadi cerah sejik. Sining ni Imam Razi dia kata, sedekahmu tu nak jadi cahaya ya rasmi dia tu siapa di perabun sejik kan siapa rasmi dia siapa al-arsh. Orang perempuan tu memang aku nak jadi siapa rasmi dia cahaya siapa kepada al-arsh. Di sinilah Imam Razi dia kata, kalulah sedekahmu tu membuat dalam hak pelita hak minyak lampu hak minyak sat ni hanya rasmi dia tu siapa di perabun sejik saja, tetapi sedekahmu ni apabila terletak di perut seorang yang lapar, di situlah pahala ganjar rasmi dia tu siapa kepada al-arsh. Subhanallah, cara faham. Situ bukan bermakna kata kita tak kena bantu sejik, tapi makna kata dalam masa sikap umur kita terhad tu nak dia belaka. Untuk sejik pun nak ada juga sikit sebanyak saham kita. Untuk tadika pun ada, untuk perut orang lapar pun ada. Oh, terutama dalam suasana learning ni, ialah kita bantu orang hidup kat tua situ sikit sebanyak dah. Kalau kita nak dapat faedah daripada cerita ni. Manakala yang pak yang dikasih sekalian, di antara kelakuan Nabi SAW, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik ni orang tinggal di antara tiga orang apa-apa sahabat dengan Nabi SAW keluarga peperangan Tabuk. Dia ni salah seorang tertinggal di Madinah. Tetapi saya kata orang piplak lah, orang buat perang sikit sebanyak, orang micut on dia, tamnik dia sikit sebanyak situ. Tetapi dia orang kata setiap kali aku risalah kepada Nabi SAW, selalu baginda tu sinar rupa dia tu, sengar rupa dia di samping, selalu baginda tu dia senyum seolah-olah dia kata sekeping daripada bulan hak namu. Semalam hak bulan hak namu, nak tengok balas mana Nabi SAW sinar senyuman dia tu, tengok bulan hak namu semalam ataupun malam ni ada sikit sebanyak lagi. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, semenjak aku masuk Islam saat ni, Nabi SAW tak pernah dia ketepikan aku papiyah. Bahkan setiap kali ia lihatkan aku, ia senyum selalu. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikasih sekalian. Semoga akhlak-akhlak yang mulia ini membawa kebaikan kepada kita dan kelebihan kita, yang kita dapat kebaikan dan keseronokan kita di dunia ni, lebih-lebih lagi kita dapat pahala ganjaran akhirat nanti apabila kita ihtisab itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin al-Qail, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mab'uts rahmatan lil alamin al-Qail, taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab Allah wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggal di sisi kamu tu selama mana kamu berpegang teguh dengan ini, dengan ajaran ini, tak akan sesat sama sekali, iaitu kitab Allah Al-Quranul Karim. Dan kamu ni akan ditanya mengenai aku, apakah kamu nak jawab? Kamu akan ditanya mengenai aku, maka apakah kamu nak jawab? Nak jawab kata sekadar kita duk melaung-laungkan, kita duk galak-galakkan, ataupun kita nak jawab pasal mana? Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadi Allahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ia berkata, la ra'yun li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada satu pendapat, tiada satu tasnak bagi siapa-siapa pun setelah mana dapat keterangan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu dengan terus terang inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh dah nak dapat pendapat yang lain tasna'ah lain dah. Tak boleh dah tinggi dah daripada itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ibnul Qayyim rahimahullah dia kata gana, semata-mata berderah suara, tinggikan suara di atas suara Nabi itu, gugur dah amal dia balas tu. Derah suara sikit, jahit sikit tak payah Nabi, tinggi suara sikit, gugur dah amal dia kita tak semaya bel dan sebagainya. Maka apakah sangka kita meninggikan pendapat kita dan fikiran kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dibawa datang olehnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang dikasihi sekalian, sesungguhnya kebanyakan kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menandakan kata kita ni kasih pada Allah Subhanahu wa taala, lagi kasih pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kali hati kita bertambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin kita berusaha nak berakhlak, nak berbudi pekerti, nak bergaya seperti mana gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya sami'ad du'a wa ya mujibur raja. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma astur 'auratina wa amir rawatina wa aslih ahwalana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Rabbana inna zalamna anfusana zulman katsira faghfir lana dzunubana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.